Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung baca Sunan Abi Daud. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-31. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz Musa kita pun dah sihat. Ada mukrik kita lah. Hari tu tak ada, anak baca sendiri je. Okey, dalam perbincangan kita yang minggu lepas, 17 Februari yang lepas, kita ada baca 3 hadis. Hadis yang ke-28, 29 dan 30. 3 hadis yang kita baca. Kita ada sebut tentang kisah 2 orang sahabat Nabi. Yang satu berkait dengan hadis dan satu lagi tak ada kaitan dengan hadis tapi berkait dengan ayat Quran. Yang pertama tu Abdullah bin Sarjis, yang keduanya adalah Abu Ad-Dahdah. Kita ada sebutlah Abu Dahdah tu tak ada dalam hadis. Abu Ad-Dahdah ni anda sebut untuk maklumat kita berkait dengan sahabat Nabi yang orang tak kenal, tapi sebenarnya dia hebat. Tak kenal tu kita sebenarnya, kalau orang belajar jumpa je nama tu. Kemudian kita ada sebut juga berkenaan dengan perbezaan di antara dua, mursal sahabi dan mubham sahabi. Ada perawi itu sahabat Nabi, contoh macam Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia ni sahabat Nabi yang agak lewat memeluk agama Islam, iaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Bermaksud dia sempat 4 tahun je dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia ada cerita hadis-hadis yang cerita berlaku pada era Mekah sebagai contoh. Macam mana dia boleh cerita pasal macam mana dia boleh cerita apa yang berlaku pada era Mekah, padahal masa tu dia bukan ada situ lagi kan. Jadi bila dia cerita kita faham, itu dia panggil mursal sahabi. Jadi tengah-tengah tu ada sahabat Nabi yang dia tak sebut nama. Mungkin dia dengar cerita tu daripada Abu Bakar, Umar mungkin tetapi dia tak sebut orang tengah-tengah tu yang tu dia panggil mursal sahabi. Yang tu tak apa itu memang dalam ilmu hadis itu memang boleh diterima. Tapi kalau orang lain daripada sahabat tak boleh. Tak boleh macam contoh tabi'in. Dia pergi langkah terus. Ada sahabat, ada tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib contoh. Ataupun nama lain Ibrahim An-Nakhai, contohlah Ibrahim An-Nakhai. Ini tabi'in. Tiba-tiba dia kata aku dengar Nabi Muhammad kata. Tak boleh pakai lah tu. Sebab apa? Macam mana dia boleh kata dia dengar padahal dia bukan jumpa Nabi, kan? Masa Nabi wafat tu dia belum lagi dilahirkan kan. Jadi itu dia panggil mursal. Jadi mursal macam tu tidak diterima. Itu dia panggil mursal sahabi, iaitu apabila seorang sahabat dia menceritakan daripada Nabi tanpa disebut sahabat Nabi tengah-tengah antara dia dengan Nabi. Itu boleh diterima. Lepas tu kita ada sebut hadis yang ke-28. Kita ada sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang kita sikat rambut pada tiap hari. Anda dah kupas panjang lebar dan jangan salah faham. Nanti kita baca alamak hari-hari aku sikat rambut. Sebenarnya kita dah kupas maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ bukanlah kita sikat rambut biasa ni. Itu merujuk kepada orang yang sombong, budaya orang sombong. Itu kita dah cerita panjang lebar. Ada takwilan 1, takwilan 2 lah yang kita dah sebut. Antaranya adalah sombong tu lah. Lepas tu kita ada sebut Nabi Muhammad larang kita kencing di tempat mandi. Sebab nak mengelak daripada air kencing yang kita kencing di situ tu masa kita mandi takut merecik kena pada pakaian. Hadis yang ke-29 kita ada sebut larangan Nabi Muhammad SAW daripada kita kencing dalam lubang, kan? Kita ada sebut isu tentang apakah dalam lubang itu tempat tinggal jin ataupun jin di sini maknanya ular. Kita dah bahas panjang lebar. Dan hadis yang ke-30 kita ada cerita bila kita keluar daripada tandas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca doa. Doa dia pendek, ghufranak, keampunan dosa daripada engkau ya Allah. Jadi kita disebutlah kenapa kita kena baca ghufranak, keampunan dosa, walhal qada ajat ni benda yang tak boleh nak elak. Takkanlah berdosa kot. Kan timbul soalan kan.
Jadi kita disebut ada benda ni kadang-kadang kita tetap minta ampun dengan Allah walaupun kita tak buat benda haram. Kita buat benda makruh pun kita minta maaf dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ada sebut yang Nabi ni beristighfar pagi dan petang. Kita pun fikir kenapa nak istighfar? Nabi kan maksum. Betul kan? Jadi itulah orang panggil sikap orang yang ketakwaan kepada Allah yang begitu tinggi. Itulah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara benda yang diajar oleh Nabi, bila kita masuk dalam tandas, kita keluar baca doa minta ampun dengan Allah. Walaupun benda tu bukanlah berdosa, tapi kita ambil sikap, kalau aku buat benda yang tak berdosa pun aku tetap minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah bincang panjang lebar itu. Hari ini insya-Allah kita masuk bab yang ke-18, hadis yang ke-31. Sila Ustaz Musa, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab al-Azdi al-Sijistani. Babu karahiyati masjid zakar bil yamini fil istibrar. Haddatsana Muslim bin Ibrahim wa Musa bin Ismail qala haddatsana Aban haddatsana Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala yamassa dhakarahu bi yaminihi wa idza ata al-khala'a fala yatamassah bi yaminihi wa idza shariba fala yashrab nafasan wahidan. Okey, taib. Hadis ni daripada dua orang guru Imam Abu Daud. Imam Abu Daud dia ambil hadis ni daripada dua orang tok syekh dia lah, guru dia. Yang pertama Muslim bin Ibrahim dan satu lagi adalah Musa bin Ismail. Dua orang kat situ Dia ada wa kat situ. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, wa tu dan lah. Jadi bermaksud Imam Abu Daud ambil daripada dua orang ustaz tok guru dia lah. Okey sebenarnya Muslim bin Ibrahim dan juga Musa bin Ismail, dua-dua tu adalah guru juga Imam Al-Bukhari. Jadi maksudnya Muslim bin Ibrahim dan Musa bin Ismail bukan Imam Abu Daud sahaja belajar dengan dia, bahkan Imam Bukhari pun belajar dengan dia. Kemudian kedua-dua ni dalam hadis kata qala, la tu panjang kan. Dia kalau ada satu kata qala, satu lagi qala. Dia panjang Kalau qala tu seorang, kalau dua orang panjang sikit. Kalau ramai qalu, macam tu tu kalau orang belajar tasrif tu kan, darabu kan. Ada kan orang belajar ilmu bahasa Arab qala, bila panjang tu maknanya dua orang lah. Dua orang di sini adalah dua orang guru Imam Abu Daud, Muslim bin Ibrahim dan Musa bin Ismail. Kedua tu diambil daripada seorang guru namanya Aban. Nama orang Aban, bukan abang kat Malaysia ada orang nama Abang. Tu pergi kat Sabah Sarawak jumpalah orang nama Abang. Tapi yang kita sebut ni Aban. Nun Aban Aban bin Yazid Al-Attar. Tu nama penuh dia. Aban bin Yazid Al-Attar. Alif lam ain ta alif ra. Attar. Itir. Atar minyak atar. Sebutan minyak atar tu kan. Attar. Macam tu sebab apa nama atar tu macam-macam. Ada orang kata atar tu sebab dia suka pakai minyak wangi. Sebab tu atar. Kalau atar tu minyak atar. Atar ni maksud orang terlalu kuat pakai minyak wangi. Dia sampai wangi dia orang gelar. Boleh fikir macam mana tu kan. Jadi dia ni dia ni rijal Muslim Bukhari hanya ambil sekadar mutabaah saja. Tak ada apalah nak guna istilah mutabaah lah apa tu Ustaz Musa nak faham. Yang lain tu mungkin tak faham. Itu akan datang akan ulas sikit demi sikit lah untuk kita faham Jadi Aban bin Yazid Al-Attar itu dia ambil hadis daripada Yahya. Nama dia Yahya bin Saleh bin Mutawakkil At-Tai. Ataupun yang biasa sangat ulama hadis sebut nama dia Yahya bin Abi Kasir. Itu yang biasa. Kalau sebut Yahya bin Abi Kasir, dia ni lah. Cumanya nama betul dia bukan Yahya bin Abi Kasir. Nama betul dia adalah Yahya bin Saleh. Itu nama penuh dia gitu. Dia ni pun Imam Bukhari pun ada riwayatkan dia, Imam Muslim pun ada. Dan dia ni pula mengambil hadis daripada Abdullah bin Abi Qatadah. Abdullah bin Abi Qatadah Abdullah bin Abi Qatadah ni dia ambil hadis daripada abihi, bapa dia sendiri. Bapa dia sendiri Bapa dia nama apa? Abu Qatadah lah. Bapa dia nama Abu Qatadah
Qatadah tu. Abu Qatadah. Abu Qatadah tu sahabat Nabi lah. Abu Qatadah tu adalah sahabat Nabi. Anak dia bukan sahabat Anak dia Abdullah bin Abi Qatadah itu bukan sahabat Nabi. Yang sahabat tu adalah abihi, bapa dia. Bapa dia Abu Qatadah. Abu Qatadah ni dia ulama tak jelas nama sebenar dia apa. Sebab itu ada ulama kata nama dia adalah Al-Haris. Ada pula orang yang kata namanya An-Nu'man. Ada pula orang kata namanya Amru. Ini tak clear nama sebenar. Tetapi yang lebih popular pada Abu Qatadah tu. Tapi tak apalah, guna Abu Qatadah je lah, tak ada apa pun. Cumanya kita nak tahu apa yang nama sebenar dia. Sebenarnya itu tak jelas kat situ. Itu tak jadi isu sangat lah. Dan dia ni kata dia ambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata dia, iaitu berkata Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hadis dia. Nabi kata apa? Idza bala ahadukum. Nabi kata apabila telah kencing seseorang kamu, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Janganlah menyentuh akan zakarnya menggunakan tangan kanan. Maksudnya kalau pegang tangan kiri tak apalah. Faham Yang Nabi kata ni guna tangan kanan tu tak boleh. Jangan sentuh zakar semasa kamu kencing itu menggunakan tangan kanan. Satu. Yang kedua Nabi kata wa idza ata al khala'a. Apabila kamu datang tempat untuk nak qada hajat. Khala'. Sekarang mungkin kita boleh kata tandas. Tapi kita tak boleh samakan sekarang dulu, sebab orang dulu bukan ada tanah macam kita ni. Ada orang buang air tu kat mana tu? Kat tengah padang pasir tu kan. Dalam hutan. Macam itulah orang zaman dulu. Jadi al-khala' di sini kita boleh terjemah sebagai tempat qada hajat. Ana terjemah tempat qada hajat. Kalau kita terjemah tandas, kita nampak macam ni. Itu dah salah faham dah. Jadi kalau kita bayangkan tengah padang pasir tu, macam mana agak-agak. Datang kat situ lah. Bila kat situ tu wala yatamassah bi yaminihi, janganlah dia beristinja menggunakan tangan kanan. Kan, bila dia qada hajat, dia buang air kecil, buang air besar, basuh menggunakan tangan kanan, ataupun menggunakan batu menggunakan tangan kanan. Yang tu yang maksud dia. Wa idza syariba, apabila dia minum, nampak daripada tajuk qada hajat bertukar kepada tajuk yang lain. Nabi ni apa dia tajuk dia? Minum pula. Minum. Fala yashrab, maka janganlah dia minum nafasan wahidah. Baca nafasah, fa tu bagi atas, dengan baca nafsan. Nafsan tu dah jadi nyawa dah, maknanya dah berubah. Nafasan ni bernafas. Jangan bernafas dengan satu nafas. Maksudnya masa kita minum air ni, jangan minum macam unta minum air. Guk macam tu kan. Itu yang disebut dalam hadis ni lah. Hadis ni secara dasar ni sahih lah, tak ada apa pun. Semua sahih. Bahkan kalau kita tengok dalam perbincangan antara ulama lain yang kata hadis ni sahih, Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi kata sahih. Dan bila kita tengok semua sanad-sanad dia, semua tu adalah perawi Bukhari dan Muslim. Kita tengok daripada atas sampai ke Abu Qatadah, semua tu ada dalam kitab Sahih Bukhari dan ada dalam kitab Sahih Muslim. Makanya hadis ini dianggap sebagai sahih. Gitu. Okey. Hubungan hadis, kita tengok hadis sebelum ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bila keluar daripada tandas, Nabi baca doa. Betul kan? Hadis yang ke sebelum ni, yang kita ada cerita sebelum ni, yang minggu lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dia keluar daripada tandas, dia baca doa ghufranak. Betul kan? Minta keampunan dosa daripada engkau ya Allah. Itu hadis yang ke sebelum ni, iaitu hadis yang ke-30. Dalam hadis ni, hadis 31 ni pula, nampaknya ada unsur kesamaan dekat sini dalam isu larangan sentuh zakar semasa kita kencing menggunakan tangan kanan. Betul? Jangan menggunakan tangan kanan sentuh zakar semasa kita kencing. Satu. Yang keduanya, semasa kita istinja, jangan menggunakan tangan kanan. Betul kan? Apa kaitan? Itu isu dia. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Sebenarnya hukum pegang zakar dengan tangan kanan semasa kencing dan juga istinja menggunakan tangan kanan, hukumnya makruh. Jadi kita dah sebut minta ampun dengan Allah bukan mesti benda yang haram je. Betul? Kita dah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu maksum. Dalam maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tak buat dosa, tapi Nabi minta ampun dengan Allah. Betul kan? Kita ada sebut juga tadi, Nabi masuk tandas buang air bukan benda haram pun. Buat lagu mana, kaedah manusia memang ada qada hajat kan.
Tapi kenapa minta ampun dengan Allah? Jadi macam Abu Daud nak bagi tahu, kamu buat benda makruh pun minta ampun dengan Allah. Faham? Itu hubungan antara hadis yang sebelum, hadis yang kita baca ni. Faham Itu apa kaitan antara hadis yang ke-30 dengan hadis yang ke-31. Jadi di sini kita boleh dapat kesimpulan lah. Maksudnya nak minta ampun dengan Allah ni bukan pada benda-benda yang haram je kita buat. Bukan dalam hal dosa je baru kita nak minta ampun dengan Allah. Bahkan kalau kita tidak melakukan dosa, bahkan kita buat benda makruh je, itu pun digalakkan kepada kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena ingat tu insya-Allah. Okey, penjelasan hadis. Hadis ni sebenarnya ada cerita tentang 3 perkara lah. Penjelasan daripada hadis ni dia cerita tentang 3 perkara. Yang pertamanya adalah larangan sentuh kemaluan, zakar menggunakan tangan kanan. Nanti orang tanya pula, kalau perempuan macam mana pula pegang faraj? Nanti kita akan detailkan. Dia ada soalan 1, soalan 2, selalu macam tu lah kan. Lepas tu yang keduanya tentang istinja menggunakan tangan kanan. Yang tu dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiganya dalam hadis ni dia melarang kita ni bila minum air jangan menggunakan satu nafas. Jangan minum air macam kuda minum air. Jangan minum air seperti mana unta minum air. Itu dia punya kandungan 3 perkara yang disebut dalam hadis ni. Okey. Kalau kita tengok dalam riwayat lain tu banyak disebut. Sebenarnya hadis ni bukan dalam Abu Daud je, Bukhari 2-3 tempat ada disebut. Cumanya mana dulu je. Kadang-kadang ada sebut minum air dulu, lepas tu baru sebut tentang istinja. Itu masalah susunan tu tak jadi isu lah. Tapi yang pastinya hadis ni ada dalam kitab-kitab hadis yang banyak gitu. Jadi secara dasarnya okey, tak jadi isu lah. Okey, kita detailkan. Yang pertamanya tentang hukum sentuh zakar dengan tangan kanan. Pegang zakar ni masa kita kencing menggunakan tangan kanan. Pegang zakar tu bukan isu. Isunya tangan kanan tu. Kena clear juga. Pegang zakar tu tak ada apa. Kalau pegang zakar pun haram, berat. Pegang zakar tu tak jadi isu. Yang jadi isunya bila kita pegang menggunakan tangan kanan. Itu isu dia. Yang pertamanya adalah pegang itu maksud dia apa? Apakah pegang dengan tapak tangan ataupun dengan belakang tangan juga? Okey, clear Jadi di sini kalau ikut Imam Syafi'i, imam kita, yang dimaksudkan sentuh di sini ni tangan kanan. Tapak tangan. Faham Di belakang tangan tak termasuk. Kalau dia pegang zakar dia menggunakan belakang tangan, macam mana tak tahulah tu. Bedal je lah kan. Yang tu tak termasuk dalam larangan hadis ni. Yang kita sebut ni tapak tangan. Sebab nanti kita akan sebut tentang batal wuduk, sentuh kemaluan, betul? Ada orang tanya soalan macam tu kan. Anda masa mengaji pondok dulu, ceritalah ni. Kita belajar pondok, kita tak ada exam. Pondok ni tak ada exam tidak ada peperiksaan. Anda start belajar ada peperiksaan ni masa belajar di Pakistan. Baru jumpa apa itu peperiksaan. Belajar pondok tak ada peperiksaan. Tetapi ada musyafahah. Tok guru ni tanya soalan, kita jawab. Dia test kita kat situ. Jadi dia boleh tahu kita ni faham tak faham sebab dia tanya kita. Jadi dulu Mufti Kelantan, sekarang ni Ustaz Syukri. Dulu namanya Haji Hasbullah. Mufti Kelantan dulu, zaman anak belajar pondok dulu. Mufti Haji Hasbullah ni, dia ni mengaji dengan Allahyarham Tok Gajillah, Tok Guru Ana tu lah. Jadi kita ni orang pondok, dia ada exam dengan mufti. Dia panggil lah masuk satu dalam bilik dia tanya soalan 1, soalan 2. Dia tengok kita faham ke tak mengaji. Jadi ada kawan Ana seorang ni, mufti dia, Allahyarham Mufti Haji Hasbullah ni, dia tanya soalan kat kawan Ana ni. Dia kata, apa hukum semayang pakai tali leher? Soalan dia. Apa hukum semayang apa hukum semayang pegang zakar? Soalan dia. Macam ni dia kata apa hukum kita bukan. Soalan ni macam ni, aku terlupa cerita tu. Dia kata kalau kita kencing, kita pegang macam ni, batal wuduk ke tidak? Tu soalan dia. Kalau kita kencing, kita pegang kemaluan kita gini, batal wuduk ke tidak? Kawan Ana ni, kawan Ana Zulkifli kata tak batal. Jadi Datuk Mufti tanya, tak batal kenapa? Sebab pegang lagu ni. Kalau pegang macam ni baru batal. Kata kawan Ana ni. Mufti tu kata, batal. Dia kata tak batal. Kawan ni dah tegak last sekali Mufti kata, dah mau kencing. Dah mau kencing, dia kata. Dah kita kencing. Jadi batal tu bukan sebab tangan tu, sebab kencing tu. Dia tak nampak ke tajuk kencing tu. Faham Jadi kawan Ana ni yang Zulkifli ni,
Dia keluar, dia kata menata kena kau gini. Dia kata anak kata menata kena kau gini. Jadi anak mufti ni dia ada belik juga. Anda fikir mufti ni ada belik juga. Jadi bila sampai Pak Ana masuk tu, dia soalan belik jugalah. Saya ada soalan belik. Soalan belik dia apa? Apa hukum sembahyang pakai tali leher? Tu soalan kat Ana. Nak jawab lagu mana? Ana kata ada 2 jawapan. Dah standby siap dah, faham daripada kawan Zulkifli tadi tu. Yang satu sah, satu lagi tak sah. Lagu tu. Dia kata lagu mana tu? Anak katalah kalau pakai baju tali leher apa sah lah, tapi kalau tali leher je orang lain tak pakai tak sah. Lagu tu. Kan? Dia kalau orang mengaji fiqh ni dia ada belik-belik macam tu. Kita kena beringat banyaklah, begitu. cerita. Okey, tak apa tu. Sini balik. Ana nak sebutnya, kalau kita sentuh zakar guna tapak tangan, mazhab kita kata batal. Tu poin Ana. Ni pegang tapak tangan. Kalau pegang belakang tangan, ni belakang tapak ni, itu tak apa. Itu tidak membawa kepada batal wuduk. Ni bukan mazhab kita je, mazhab Maliki pun sama. Tapi kalau mazhab lain dia kata tak batal lah ke. Ulama lain kata batal. Tak kira depan belakang sama. Tu perbezaan dia. Satu. Yang keduanya, kita sebut sentuh. Sentuh di sini ni hukumnya makruh, bukan haram. Kita kencing, kita buang air, kita pegang zakat kita guna tangan kanan, itu tu bukan hukum haram. Hukumnya adalah makruh. Ini mengikut pandangan imam kita dan majoriti ulama. Syafi'i lah mazhab kita ni. Ada tak ulama kata haram? Ada. Yang kata tu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Hanbali ikut dia lah. Yang kita ni makruh je. Tapi kalau ikut mazhab Hanbali, ada satu lagi Daud Az-Zahiri. Dia kata haram. Zahiri Okey, kenapa boleh khilaf tu? Kita tanya soalan kenapa boleh jadi khilaf? Hujah dia simple dia sebenarnya. Dalam mazhab kita, sesuatu larangan itu sifat dia adalah haram, kecuali kalau ada bukti yang boleh memalingkan hukum kepada makruh. Dia larang ni, dia ada 2 larang ni. Sama ada larangan haram ataupun larangan makruh. Macam Nabi Muhammad SAW larang kita makan bawang mentah pergi ke masjid. Betul? Apakah makan bawang tu dia jadi haram sebab Nabi larang? Kita kata haram. Kenapa haram? Nabi larang tu. Betul lah Nabi larang, tapi larang tu larang yang mana? Betul kan? Dia kena clear tu. Larang tu larang yang mana tu? Yang haram ke yang makruh? Jadi kita kata Nabi Muhammad larang ni, imam kita kata larang ni larang makruh, bukan larang haram. Kita pun tanya, macam mana kamu boleh kata larangan ni makruh je, bukan haram? Soalan kan? Jawapannya, yang isu pegang tangan kanan ni tak lebih sekadar tasyrif, kemuliaan. Adab kita, sopan kita bila apa-apa ni dalam hal yang melibatkan kepada makan, yang mulia-mulia ni tangan kanan. Betul tak? Baik. Jadi dia tajuk tasyrif je untuk penghormatan dia. Maka disebabkan itu ia di bawah kategori pegang zakar guna tangan kanan, bawah kategori makruh sahaja. Faham Tapi bila mari Zahiri, Ahmad bin Hanbal, dia kata haram. Sebab apa dia kata haram? Sebab dia kata bila larangan mesti haram. Dia pegang hukum macam tu. Yang simple ni, cara fikir simple dia berlambak Syekh. Dia orang ni kadang-kadang dia fikir agama ni simple-simple je. Ada satu lagi tu dia detail penghujah Allah apa tu kan. Jadi macam Zahiri ni dia simple. Dah larang, haram je lah. Kita kata tak. Sebenarnya isu tangan kanan ni sopan je, adab je, hormat je, sekadar tu je. Tak boleh. Dia ni. Jadi disebabkan itu yang Zahiri Ahmad bin Hanbal dia kata haram. Kita Syafi'i rahimahullah dan majoriti ulama-ulama yang lain makruh je. Jadi masa kita kencing, kita pegang tangan kanan, gunakan tangan kanan pegang zakar kita tu, hukumnya adalah makruh. Ingat ni, zakar kita bukan zakar orang lain ni. Kan? Kena faham elok kan. Okey, timbul pula persoalan yang lain. Yang dikatakan larangan di sini, Nabi katakan ketika kencing. Betul tak? Kalau bukan kencing, selain pada kencing, malah yang pada kencing ni macam-macam lah, setubuh contoh lah kan. Pegang, tapi pegang guna tangan kanan. Hukum ni macam mana? Sebenarnya kalau ikut dalam pandangan Imam An-Nawawi, Imam Ibn Taymiyah, 2 orang imam ini, dia mengatakan kencing dan tak kencing sama. Maksudnya kalau bersetubuh, pegang tangan zakar guna tangan kanan makruh. Kalau ikut pandangan Imam Nawawi dan juga pandangan Imam Ibn Taymiyah. Tapi Imam
Al-Bukhari, Imam Bukhari kata tak termasuk, khusus untuk kencing je. Dalam bab ni nampak gaya kena pakai Imam Bukhari. Kan? Imam Bukhari kata kencing je, yang lain daripada tu tak termasuk. Itu pandangan dia lah, pandangan Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa Imam Bukhari boleh kata lagu tu? Soalan dia. Jadi Imam Bukhari ni dia ulama hadis. Cara fikir ulama hadis dia tak macam cara fikir ulama fiqh. Nak tahu macam mana cara fikir ulama hadis dengan cara fikir ulama fiqh? Tahu macam mana cara fikir dia? Dia simple dia sebenarnya. Ulama hadis ni kalau datang satu maklumat, dia tanya dulu mari mana maklumat ni. Tu cara fikir ulama hadis. Lepas tu bila orang tu bagi maklumat daripada ni, bila kata daripada ni tu, dia tanya pula sumber tu boleh percaya ke tak. Tu style ulama hadis fikir. Anak saya contoh mudah ya. Sekarang nak bergaduh Nur Muhammad. Betul? Kalau tanya Nur Muhammad, soalan nombor satu, ulama hadis ni tanya, ada ke tak ada? Ada ke konsep Nur Muhammad ni? Dia tanya soalan tu dulu. Orang akan kata ada. Adalah, tidak takkan kita sebut. Betul maknanya konsep Nur Muhammad ni ada. Okey, ada. Kalau ada, daripada mana? Soalan dia. Ada tak dalam Quran? Tak ada. Ada tak dalam hadis? Tak ada juga. Lepas tu dia cari maklumat. Siapa mula-mula sekali sebut? Mesti kan? Cari. Oh, ada. Start tu dalam era hampir 300 tahun lepas Nabi wafat. Asal kat situ kan. Dikatakan datang seorang ulama sufi. Kan? Ulama sufi namanya At-Tasturi nama dia. Dan dia ni adalah orang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi disebut Nur Muhammad. Mari situ. Bila dia ni lebih kurang 234 Hijriah, lebih kurang gitulah. Maksudnya agak lewat dah 200 tahun dah selepas pada Nabi. Jadi bila dia sebut, kita tanya pula, dia ambil kat mana? Jadi bila ambil kat mana tu, timbul isu sanad. Rupa-rupanya tak ada sanad. Dialah pemula dia. Dia tu pemula, faham? Jadi bila dia pemula, maka dia buat kesimpulan tak ada dalam agama. Itu orang sufi, orang ahli hadis, tak ada dalam agama lah, benda yang kamu je buat, bukan Nabi buat. Betul? Quran tak ada, hadis tak ada. Maksudnya benda ni tidak ada dalam agama. Yang ada tu atas Tasturi tu je cakap kan? Faham? Lepas tu merebak sampai orang pun berasal daripada cahaya. Merepek dah tu. Start merepek dah tu kan. Sebab lepas pada tu ada seorang ulama Syiah. Namanya Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Bayan. Bukan surah Al-Bayan Tak ada kaitan surah Al-Bayan kita ni. Kan? Nama dia Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Bayan. Ulama Syiah. Dia ni Syiah bukan Syiah biasa, Syiah yang kuat Syiah dia. Istilah dia panggil Rafidah, dia panggil. Dia Syiah ni ada 4 kategori kena clear tu. Syiah ni satu dia panggil Syiah Rafidah atau paling teruk sekali dia tu. Bawah sikit dia panggil Syi'i. Bawah sikit lagi tu dia panggil Syi'i Muhtarik. Sorry. Syiah Rafidah, Syi'i Muhtarik, Syi'i yang akhir sekali Tasyayyu'. Syiah tu ada 4 jenis. Kena tengok Syiah. Kita ni Syiah belaka. Dia Syiah ni ada 4 jenis Syiah ni. Jadi satu Syiah Rafidah, ataupun selalu istilah ulama hadis Rafidhi dia panggil. Rafidhi, bukan Rafizi Jangan salah faham. Rafidhi dot Rafidhi. Bawah sikit daripada Syiah paling teruk tu dia panggil Syi'i Muhtarik. Muhtarik ni terjemahan harfiahnya hangus. Hangit. Masa kita ni Syiah hangit Syiah dia tu. Gitulah kalau masa kita orang Melayu kan. Kalau kita kat orang pah hangit. Orang amanah hangit. Kalau orang keadilan hangit. Gitulah. Muhtarik dia panggil. Bawah sikit dia panggil Syi'i. Syiah biasa. Yang bawah lagi tu dia panggil Tasyayyu'. Tasyayyu' ni dia Sunni tapi pro Syiah. Dia Sunni tapi dia bau-bau Syiah. Dia ada beberapa perkara tu dia Syiah. Contoh macam dia tak setuju dengan Abu Bakar. Contoh. Dia tak kata Abu Bakar tu kafir. Tapi cara dia bercakap macam tak lagi dengan Abu Bakar ni. Contoh itu panggil tasyayyu'. Itu kategori gitu. Jadi antara yang dikatakan Rafidhi tu, Syiah paling teruk sekali tu, itulah yang pergi buat konsep
Muhammad berasal daripada cahaya tu. Kan? Nama dia Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Bayan. Kata nama penuh dia nama dia Dia ni yang mula-mula sekali sebut. Dia kata kononnya ni hadis palsu. Dia kata apa? Dia kata khuliqtu ana wa Ali. Dia kata aku, kata kononnya Nabi katalah kan, khuliqtu ana wa Ali min nurillah. Dia kata aku dan Ali itu diciptakan daripada cahaya Allah. Nampak Nur Muhammad tu, faham? Nak cerita ni situ start yang kata Nabi Muhammad diciptakan daripada cahaya nur. Okey. Dan rupa-rupanya bukan sebut Nabi Muhammad dia sebut satu lagi, Ali. Syiah memanglah Syiah tak boleh tinggal Sayyidina Ali tu, kan? Cumanya pelik lagi, kita orang Sunni ni pergi ikut tu tak faham tu. Sunni tu lepas lebih kurang 100 tahun kemudian tu ada seorang ulama Sunni namanya Ibnu Iraq. Nama dia lah. Dia ni ulama tasawuf Sunni. Sunni, dia bukan Syiah. Dia pergi reka lagi hadis. Ni masalah. Dia reka hadis ni bukan Syiah, dia orang Sunni pun berlambak reka hadis. Kita nak jumpa Habib-habib reka hadis tu. Sunni belaka tu, Sunni cara dia lah. Kan? Dia ni pergi reka hadis, dia pergi sebut kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Muhammad kata aku diciptakan daripada cahaya dan Abu Bakar itu daripada cahaya aku. Abu Bakar tu diciptakan daripada cahaya aku. Hadis tu yang buat tu Ibnu Iraq nama dia. Berkembang. Mari sekarang nama Muhaizat. Bukan Muhammad Aizat gitu. Dia pergi kata manusia berasal pada cahaya. Tu berepek lah tu. Sebenarnya terpengaruh daripada Syiah. Faham Sunni tak ada. Serius, benda ni tidak ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Anda sebut tadi macam mana cara fikir ulama hadis. Dia tanya dekat mana start dulu. Itu cara fikir ulama hadis. Sebab tu ulama hadis ni dia mari apa maklumat dia tanya, start daripada mana ni? Soalan tu nombor satu. Kalau orang tanyalah ilmu usul fiqh, contoh ilmu usul fiqh, dia akan tanya dulu ilmu usul fiqh ni ada pada zaman Nabi? Tak ada. Ada tak pada zaman sahabat? Tak ada juga. Siapa yang mula-mula sekali buat cek Imam Syafi'i. Jadi kata apa mula ni Imam Syafi'i. Baru dia tanya salah ke tak salah. Apa dia bincang perbahasan tu kan. Dia berdebat ukur, rupanya tak salah. Faham? Ni cara fikir ulama hadis. Okey. Ulama hadis dia gitu je, dia nak tahu cerita ni betul ke tak, mesti asal daripada siapa, konsep dia macam mana. Tu cara fikir anak. Beritahulah tu cara berfikir style ulama hadis. Boleh Ulama fiqh cara lain pula. Nanti anak cerita lain. Nanti anak akan cerita pula cara fikir ulama fiqh. Dia beza tu cara fikir tu Okey, sini balik. Jauh begitu. Anak sebut tadi tentang sentuh kemaluan, hukumnya makruh kan? Okey, sentuh zakar hukumnya makruh sama ada kencing ataupun tak kencing. Bagi pandangan Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ni imam kita antara ulama dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata kencing tak kencing hukumnya tetap sama, makruh. Okey, Imam Bukhari kata no, tak. Sebab dalam hadis ni dia sebut kencing. Kan dalam hadis kan sebut secara khusus. Betul kan? Jangan kamu apabila seseorang kamu kencing, jangan sentuh zakar dia menggunakan tangan kanan. Dia sebut kencing tu. Jadi kalau tak kencing, tak termasuk lah, kata Al-Imam Al-Bukhari. Faham Jadi kalau kita tengok di situ, implikasi hukum dia apa? Implikasi hukumnya kalau pegang zakar semasa setubuh sebagai contoh, kalau ikut Imam Nawawi makruh. Kalau ikut mazhab pandangan Imam Bukhari tak makruh. Tu lah. Kan? Ingat pegang zakar menggunakan tangan kanan. Tajuk dia tangan kanan tu. Bukan sentuh tu. Sentuh tu sampingan yang utama tu menggunakan tangan kanan. Faham Maksudnya kalau sentuh tangan kiri tak ada masalah, isu lah. Boleh faham? Okey, type. Yang seterusnya, perbincangannya batal tak wudu kalau sentuh zakar. Pegang kemaluan menggunakan tapak tangan tadi, anda sebut tadi batal wudu ke tidak? Kita dah sebut mazhab Syafi'i batal. Mazhab kita dikira sebagai batal. Okey, macam mana boleh kata batal lah? Hadis ni kan dia tak bagi sentuh menggunakan tangan kanan. Tiba-tiba kita pergi meleret, pergi sampai ke batal. Nabi tak bagi sentuh je. Betul?
Kenapa boleh menyeret sampai ke batal wuduk soalan. Jawapannya sebab tengok pada hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Dalam hadis tu daripada perawi muslimat pada zaman Nabi, muslimat sahabiah namanya Busrah binti Sufwan. Busrah binti Sufwan, sahabiah lah radhiyallahu anha lah. Dia kata apa? Dia kata annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi Muhammad sallam ada bersabda yang dia dengar lah. Nabi kata man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang sentuh zakarnya maka hendaklah dia berwuduk. Nabi suruh berwuduk bila sentuh zakar. Maka disimpulkan kalau pegang zakar wuduk dikira sebagai batal. Betul? Disimpul macam tu. Sebab kalau lah tak batal, kenapa Nabi suruh berwuduk? Kan? Tiba-tiba Nabi suruh. Maksudnya batal lah wuduk lah tu. Nampak cara dipikir. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Hanafi ni geng-geng tu Pakistan, India tu lah. Pakistan, India ni mazhab Hanafi lah, tempat anda belajar dulu, Pakistan. Orang mazhab Hanafi. Hanafi kata tak batal. Tak batal kata dia, tak batal. Macam mana boleh tak batal pula? Kan? Syafi'i kata batal, ni kata tak batal. Sentuh zakar ni kan? Macam mana ni? Asal cerita, adalah seseorang lelaki, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tanya, dia kata ayatawaddau ahaduna idza matta dzakarahu. Kalau kita sentuh zakar ni, kena ambil wuduk ke Nabi? Dia tanya Nabi, hamba Allah ni, kan? Nabi Muhammad kata innama huwa bad'atun minka au jasadik. Nabi kata zakar itu kan salah satu anggota badan kamu juga. Kalau sentuh tangan tak batal, sentuh kepala tak batal, sentuh kaki tak batal, apa kes sentuh zakar boleh batal pula? Gitulah mudah-mudah terjemah dia. Kan? Jadi tak batal lah. Betul kan? Tak batal lah. Jadi Hanafi dia kata hadis ni lah menjadi dalil kalau sentuh zakar tak batal. Sebab zakar salah satu entiti daripada tubuh badan. Kalau sentuh entiti badan yang lain tak batal, kenapa sentuh zakar yang pun salah satu entiti badan jadi batal pula? Cara fikir Imam Abu Hanifah dia faham hadis ni. Faham Okey. Boleh mengaji macam tu? Boleh Boleh Okey. Jadi timbul persoalan, hadis yang kata massa zakarahu falyatawadda tu macam mana pula? Hadis Nabi kan? Barang siapa yang sentuh zakar maka hendaklah dia berwuduk. Kan bercanggah tu. Betul kan? Patut Hanafi kata tak batal. Macam mana Hanafi ni dia ada cara fikir dia. Imam Hanafi ni. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut sebab. Satu hadis Nabi tak sebut sebab. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang sentuh zakar hendaklah dia berwuduk. Dia tak sebut sebab apa kena wuduk. Betul tak? Tapi hadis ni dia sebut sebab. Zakar tu kan salah satu entiti badan kamu. Betul kan? Kan disebut sebab. Betul. Jadi mana nak didahulukan antara hadis yang mempunyai sebab dengan hadis yang tidak mempunyai sebab? Faham? Makanya Hanafi kata kita kena dahulukan yang ada sebab tu. Istilah dia panggil illah, ta'lil. Ustaz Musa ni istilah usul fiqh lah. Ustaz Musa, Ustaz Syahir faham, masya-Allah kan. Ada gak dengan kita ni faham Ustaz Azizan seorang ni. Tak nampak ustaz dekat belakang. Jadi kan ada sebab. Sebab dia apa dia? Sebabnya adalah zakar salah satu entiti daripada badan kamu. Sebab kan? Satu lagi tidak dinyatakan sebab. Apabila bertembung di antara hadis yang ada sebab dengan hadis yang tak ada sebab, mana nak didahulukan? Sebab tu lah. Faham? Makanya hadis yang tak ada sebab tu kita takwil. Takwil lah. Hanafi dia takwil. Jadi man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa sentuh zakarnya hendaklah dia berwuduk, takwil. Apa maksudnya? Mungkin kamu bersyahwat ketika itu. Betul? Pegang zakar tu syahwat. Memang kena wuduk lah. Syahwat sampai keluar air mazi. Faham maksud dia? Faham Jadi Hanafi dia pakai kaedah apabila bertembung di antara hadis yang ada ilat, sebab, satu lagi hadis tak ada sebab, dahulukan hadis yang ada sebab. Faham? Ini salah satu kaedah usul fiqh mengikut mazhab Hanafi. Ini ngaji fiqh dah ni. Dia masuk fiqh dah ni, tidak masuk hadis. Hadis tu kita selesai dah tadi kan? Faham beza Tapi Syafi'i
Dia kata tak, kita dahulukan hadis yang tanpa sebab. Sebab bila sebut wudu, dia adalah isu ta'abbud. Wudu ni dia isu ta'abbud. Dia dalam agama ni jadi dua tau. Satu dia panggil ta'abbud, taat buta-buta je apa yang Allah Ta'ala ajar, Nabi ajar. Nak terjemah taat buta-buta, ta'abbud, ta'abbudi. Semayang 4 rakaat, tu tak ada sebab tu. Kenapa semayang 4 rakaat? Entah. Mana ada jawapan semayang 4 rakaat? Ada? Tak ada. Jadi kenapa 4 rakaat? Dah Allah Ta'ala suruh lagu tu lah kita. Kan? Itu dia panggil ta'abbud, dia panggil. Faham? Tapi ada hukum ni Allah Ta'ala nyatakan sebab. Contoh macam haram minum arak. Betul? Kenapa haram minum arak? Ada sebab. Sebabnya mabuk tu. Makanya orang tanya kita soalan, kalau kita masak daging, lepas tu kita ambil awak, kita cuah atas daging tu, daging tu boleh makan ke tidak? Sudah. Macam mana agak hukum? Qardawi kata tak haram. Qardawi kata ada, buka dalam kitab Fatwa Ma'asarah ni, ataupun dalam kitab yang lain tu, Fiqh al-Aqalliyat, Fiqh Minority. Baca kitab dia bahas. Sebab apa? Sebab dia kata tak ada ilat. Al-hukmu yaduru ma'al illati, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Itu kaedah dia kan. Hukum itu berlegar pada ilat tu, pada sebab itu. Ada ilat, ada hukum. Tak ada ilat, tak adalah hukum. Hukum dia tertakluk pada mabuk. Sekarang mabuk tak ada, tak haram lah. Faham? Boleh faham Boleh? Boleh mengaji lagu tu? Ulang banyak kali ni. Anak nak ajak macam mana cara ulama fiqh fikir tu. Kita nampak cara ulama fiqh fikir ni, luah agama ni. Kita nampak luah agama ni kan. Jadi ada sebab. Jadi timbul persoalan, bila kita sentuh zakat, batal wudu, ini ni ta'abbud ke ataupun mempunyai sebab? Boleh faham? Syafi'i kata dia ta'abbud. Sebab itu sentuh zakat, kalau kita fikir apa sebab kan? Tapi kata batal juga. Dalam agama ni beberapa part memang tidak mempunyai sebab. Beberapa part. Bila orang kata sebat 100 sebatan bagi pesalah zina, ada sebab. Kenapa 100 Dia tak ada jawapan bagi soalan kenapa tu. Betul kan? Semayang zuhur 4 rakaat, tak ada jawapan bagi soalan kenapa 4 rakaat, dia tak ada jawapan. Maka kita taat buta-buta. Itu antara yang dikatakan ta'abbud itu banyak perkara. Antaranya adalah penentuan batal wudu, penentuan solat. Apa lagi? Kalau orang tanya kenapa kita semayang ni kena angkat tangan lagu ni, tanyalah, tak ada jawapan. Cumanya cuba nak cerdik lah ni. Orang Kelantan panggil bejak. Bijak ni, orang Kelantan ni dia pelik sikit tau. Kalau bijak, itu bijak sungguh. Tapi kalau bijak, dia buat idgham ma'al ghunnah kat awal tu kan. Bijak maksudnya tak berapa nak bijak, buat pandai. Istilah dia kan. Itu dalam bahasa orang Kelantan ni. Orang Kelantan ni jadi idgham ma'al ghunnah. Satu cerita luar ni. Dia benda-benda berat ni dia kena selang-seli cerita-cerita ringan kan. Orang Kelantan ni, kat Kelantan ni, dekat tempat, pada satu tempat namanya Beruk. Nama kampung Beruk dia panggil. Orang Kelantan dulu, sekarang dah moden lah, zaman nak belajar di pondok ni ada lagi. Kita pergi kat Bandar Kota Baru, kita nak balik ke daerah masing-masing ni, naik kereta prebek dia panggil. Istilah dia prebek sapu. Istilah orang Kelantan, kereta prebek. Kenapa boleh nama prebek tu wallahu alam. Kan? Tengok filem prebek badul ke apa, wallahu alam. Boleh nama prebek sapu orang Kelantan panggil. Dia macam taksi lah. Tapi dia takkan jalan kecuali penuh dulu baru dia jalan. Taksi ni ada seorang jalan dah. Tapi kalau penuh baru dia jalan. Ada kat Melaka dia juga. Ada juga. Kat Kelantan ada. Zaman nak mengaji pondok ada lagi. Jadi orang duduk kat Kampung Beruk tu. Duduk Kampung Beruk tempat tu. Dia pergi Bandar Kota Baru. Pergi Kota Baru je nak balik. Nak jimat naik prebek. Naik prebek Jadi driver prebek ni dia takkan jalan kecuali penuh dulu. Jadi naik seorang, dia duduk. Lepas tu naik 3 orang penuh kat belakang. Jadi cukuplah 4 orang. Jadi driver prebek ni tanya, nak pergi mana? Orang Kelantan nak pergi mana? Dia guna mana, bukan nak pergi ke mana. Patut lagu tu lah. Tapi sebab dia orang Kelantan, dia ada ilham ma'al-ghunnah dia. Dia pun sebutlah nak pergi mana. Jadi kawan ni sebelah ni kata apa? Nak pergi Beruk. Dia buat ilham ma'al-ghunnah kat depan. Beruk. Maksudnya nak pergi ke Beruk, Kampung Beruk lah maksud dia.
Di beruk itu dia tak sebut di beruk, beruk dia bubuh. Kalau gimana pergi Kota Baru, nak gimana Kota Baru, dia sebut idrak, Kota Baru, di Kota Baru lah maksud dia, di itu kan. Jadi bila driver private ni tanya nak gimana, nak pergi beruk, dia kata. Jadi hak depan ni private ni tanya pula belakang, hak belakang tu beruk belakang kau. Oh belakang, anggur beruk ni. Faham? Ada mana tu lah masuk orang Kelantan. Belakang tu beruk belakang kau. Patut dia kena tanya belakang tu beruk belakang kau. Patut lagu tu lah. Patut ada idgham al-qunah, tapi dia tak. Lagi beruk, belakang tu beruk belakang kau, dia kata. Anggur beruk belakang. Okey jauh. Tak habis mengaji nanti. Anak cerita apa tadi? Anak lupa. Astagfirullahaladzim. Okey. Mazhab Hanafi tadi kan. Jadi kita nampak dia kaedah fikir mazhab Hanafi tadi. Jadi bila ada ilat dia dahulukan yang ilat. Tapi kalau Syafi'i dia kata tak, sentuh zakar ni dia adalah isu ta'abbud. Taat buta-buta apa yang diajar oleh Allah. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata apabila sentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Faham Okey, patut ada ilat ni lah guna pula ni. Ni hadis-hadis ni. Yang Nabi Muhammad kata zakar kan salah satu entiti pada badan kamu juga kan? Lepas tu Syafi'i kata apa? Syafi'i kata hadis ni mansuh dia kata. Sebab ini ucapan Nabi di awal Islam. Faham? Tu takwilan. Point dia sebenarnya khilaf benda ni. Dah kita nak pakai mana ni? Dah kita Syafi'i ambillah kata batal tu. Tu je lah, tak ada apa pun. Faham Dah kita ni mazhab Syafi'i, kita ambillah yang batal tu. Tapi kadang-kadang beberapa keadaan tertentu nampak macam kena pakai je mazhab dia. Pakai je lah. Apa panggil? Taklid mazhab. Macam kita bangkit lah. Apa hukum sentuh isteri? Batal wuduk ke tidak? Batal. Syafi'i kan? Pergi ke Mekah. Dia bukan sentuh isteri je. Perempuan suku Sakat ni pun sama je. Kan? Jadi kita pun sentuh orang batal wuduk. Lepas tu pergi ke Mekah. Orang ramai habis. Lagu mana nak mengelak? Mari ngegek Afrika berat lagi. Afrika pun dah besar-besar langkah gitu kita. Betul kan? Dia peduli apa dia bukan kira dia kata yang penting aku nak jalan. Yang kita duk berzikir, duk tengah solat dia langkah gitu bersentuh. Kita pun okeylah pakai Syafi'i tu lepas kena sentuh berlari pergi ambil air wuduk. Berlari mari ke sini tak sempat sampai kat tempat tawaf, sentuh pula perempuan lain. Pusing balik. Dah bila nak selesai? Betul kan? Alah sekali ginilah taklid mazhab Hanafi. Susah apa? Serupalah yang nak sebut ni. Itu nak sebut mazhab Syafi'i Hanafi ni ustaz dia sebut sampai kita pening nak mengaji. Tak ada apa sebenarnya nak bagi tahu. Rupanya ada pandangan lain. Jadi dalam hal-hal tertentu mungkin kita kena pakai mazhab orang. Betul kan? Dah lagu mana kemudahan yang diberikan Allah Taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham insya-Allah. Boleh faham Gitu. Nampak gayanya yang kita cerita banyak-banyak ni, yang paling kita ingat adalah cerita beruk. Ada percaya tu. Okey, yang seterusnya ni isu dia. Sentuh faraj wanita. Wanita tu lah, bukan orang lelaki sentuh wanita tu. Wanita tu dia sentuh faraj dia, batal wuduk ke tak? Ni satu persoalan. Dalam hadis dia tak sebut pasal faraj. Betul? Dalam hadis ni dia sebut zakar. Maluan faraj. Jadi bila sebut zakar, perempuan je nak budak, perempuan. Ni satu. Yang ni nak kata cara fikir ulama fiqh ni macam mana? Ni kita nak bincang. Ulama fiqh ni nombor satu cara dia fikir bila sebut soalan sentuh perempuan sentuh faraj, batal wuduk ke tidak? Soalan nombor satu dia tanya ni, ada tak hadis Nabi terang-terang kata batal? Ada tak? Tu soalan ni. Cara ulama fiqh fikir. Nombor satu, Quran ada tak sebut sentuh faraj batal wudu? Ada tak? Soalan nombor satu. Ada? Tak ada. Ada tak hadis Nabi SAW yang kata sentuh faraj batal wudu? Ada tak ada? Tak ada. Okey, bila tak ada, maksudnya kita clear kat situ, datanglah pandangan ulama, betul? Dah tak ada hadis. Betul kan? Maksudnya nombor satu, dia clearkan dulu ada nas ke tak ada nas. Itu nombor satu, cara fikir dia. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz, apa hukum kita musafir, kita nak jamak qasar? Contohlah orang tanya kan. Salah nombor satu tanya, ada tak Nabi Muhammad buat?
Ada tak hadis Nabi, ada tak Quran? Jawabnya ada. Sesat dah, sebab dah ada dah. Betul kan? Tapi kalau tak ada, bila tak ada, ketika itulah datang ijtihad, pandangan ulama. Maka ulama ni pun dia buat pandangan satu, pandangan dua. Jadi bila sebut pandangan ulama, maka di sini ada dua pandangan ulama. Satu kata batal, satu lagi kata tak batal. Faham Imam kita Syafi'i, dia kata batal. Imam Syafi'i kata batal. Imam lain, contoh macam Imam Hanafi, dia kata tak batal. Lah, macam mana boleh jadi tak sama tu? Tak sama ni punca asal ni sebab tak ada nas tu lah. Hadis Nabi yang sebut sentuh faraj tu tak ada. Faham tak? Jadi bila tak ada, maka timbul persoalan, sentuh faraj ni batal wuduk ke tidak? Yang adanya zakar. Maka timbul isu qiyas. Faham? Jadi macam imam kita, dia kiaskan je lah. Kalau sentuh zakar bagi lelaki itu dikira sebagai batal, maka sentuh faraj bagi wanita sama je lah hukum dia. Faham? Itu imam kita lah, Syafi'i rahimahullah. Tapi datang Imam Hanafi kata tak. Sebab tak ada dalil. Tak ada dalil. Tidak ada nas. Yang ada nas, zakar bukan faraj. Faham? Maka disimpulkan sebagai tidak batal. Faham gitu. Macam orang tanya soalan tentang angin keluar daripada dubur. Kentut dah lah. Batal. Betul Sepakatlah tu. Angin keluar daripada kemaluan perempuan, batal wuduk ke tak? Satu lagi orang tanya, angin keluar daripada zakar lelaki. Ada Syekh. Kes-kes kita tak jumpa bukan mana tak ada. Kadang-kadang kita je tak jumpa, benda tu ada sebenarnya. Dia masalah kita ni kata dia tak jumpa, dia kata tak ada. Mu tak jumpa, ngaji lebih sikit jumpa lah. Kan? Dia tak ada. Susah lah fikir lagu tu. Sepatutnya saya tak jumpa lagi. Gitu je lah. Betul kan? Macam satu cerita lagi. Cerita lagi. Dia kita kenal lah dekat kawan-kawan kita lah, Dr. Zulkifli Ahmad, bekas menteri Kesihatan. Zulkifli Ahmad kita ni lah. Dr. Zul ni, dia ni memang bukan bidang pengajar agama, tapi kita kena iktiraf dia satu, dia orang pandai agama. Dia ni orang cerdik agama, walaupun dia ni bukanlah mengaji bidang agama. Pengajian dia bidang toksik. Dia ni PhD dia bidang toksik. Dia pakar bak racun-racun. Bak racun pergi tanya dia, sedap lah dia goreng. Hangit dia goreng tu kan. Bidang dia tanya anak pasal racun, ngangor lah aku nak cerita. Macam orang tanya bak minyak, tanya anak tahu apa, tanyalah Haji Rahim. Sedap lah Haji Rahim tu goreng minyak ni begini kan. Nak tanya cara makan masak sedap, tanya Datuk Bakrin, tanya Datin. Betul Datin. Tanya anak, mana anak pandai. Dia kadang-kadang kan ada orang terror bak masak. Dia kadang-kadang dia makan, dia tahu dah ni masing gula banyak mana, masing macam mana. Betul kan? Tu bidang dia lah. Tanya ustaz, ni lagu mana ni masak nak bagi sedap? Tanya ustaz, apa? Ustaz tahu apa? Jadi Dr. Zul ni, dia pakar bak racun. Dia bukan bidang mengajar agama, tapi dia mahir agama. Dr. Zul ni. Sebab apa? Sebab dia satu orang suka baca buku. Yang kedua, dia suka tanya soalan. Dr. Zul ni dia suka tanya. Dia adalah ustaz-ustaz tertentu, dia rajin telefon, dia tanya soalan. Ana dulu, masa ada orang master dulu, ana buat kajian Fathul Zara'i', teori Fathul Az-Zara'i'. Teori Fathul Zara'i' ni isunya orang Islam kerja kat kilau. Lagu mana nak buat? Itu hanya punya tesis master ana lah. Jadi Fathul Zara'i' ni, Dr. Zul tahu ana buat kajian itu. Dr. Zul ni telefon ana. Dia kata, Ustaz Panji. Ustaz Dr. Zul punya style. Ustaz, lama tak dengar cerita. Ustaz Zul punya style. Kan? Ada satu pagi telefon, Ustaz kat mana ni? Tanya. Anak kat Sungai Buloh lah, anak kata. Masa tu anak berakhir dalam penjara lagi. Dia kata apa? Ui, awal penjara tu buka. Anak kata apa kaitan Sungai Buloh dengan penjara tu? Dia tak faham. Dia ingat anak pergi jumpa Nur Ibrahim aku. Dia kata, rumah anak kat Sungai Buloh. Anak pun katalah, anak kata, Dr. Zul, memanglah orang kata calon Perdana Menteri tu datang daripada Sungai Buloh. Tapi dia tak semestinya Anwar Ibrahim ke tidak. Jadi Dr. kata tak faham.
Ana kata Ana ni duduk Sungai Buloh. Ana ni pun boleh jadi calon Perdana Menteri. Dia kata lah betul lah. Lepas tu dia gelak. Ceritalah dia cerita. Dia tanya Ana pasal Fathul Zara'i. Ana pun cerita lah begini-begini. Dia pun okey lah, dia faham. Rupa-rupa dia tanya soalan. Dia dah baca dah teori Fathul Zara'i ni. Dia baca buku dah. Dia baca-baca. Dia nak confirm. Dia tanya Ana. Ana pula punya kajian. Sedap lah Ana cerita sebab Ana punya kajian kan. Okey. Masuk mesyuarat. Mesyuarat PAH pusat masa tu lah. PAH pusat masa tu bila ada lagi amanah ni. Okey, anda tak tahu lah apa berlaku tu. Lepas tu duduk 2-3 hari kemudian, kawan kita juga Hanifah Maidin. Hanifah Maidin telefon Ana. Dia kata nak jumpa. Kat mana My Coffee Box Gombak Setia dekat dengan pejabat dia. Boleh pergi jumpa bersembang. Dah bersembang-bersembang tu Hanifah Maidin ni cerita kat Ana apa yang berlaku dalam mesyuarat PAH pusat pada masa tu. Pada masa tu Allahyarham Ustaz Azhar Razak masih hidup lagi. Dia orang duk berhujah berkenaan dengan orang Islam masuk dalam gereja. Kita ingat masa tu Dr. Mujahid, Dr. Zul, Hanifah Maidin duk raja pergi wacana-wacana dialog dekat gereja. Ingat masa tu kan? Kan kita dengar juga ada ustaz-ustaz PAH tak bagi, betul tak? Dia kata haram lah, tak boleh lah, macam-macam lah. Antara yang kata tak boleh ni Allahyarham Ustaz Azhar Razak. Masa tu tak boleh. Jadi berhujah dalam mesyuarat AJK PAH pusat tu. Berhujah. Dr. Zul ni dia keluar teori Fathul Zara'i. Teori Fathul Zara'i Dr. Zul ni. Jadi bila bagi hujah Fathul Zara'i, Allahyarham Ustaz Azhar Razak ni kata apa? Selama anda belajar, anda tak pernah dengar. Kata Allahyarham Ustaz Azhar Razak, selama anda mengaji ni, anda tak pernah dengar Fathul Zara'i. Hanifah Maidin pun jawab, ustaz tak pernah dengar, tak mesti tak ada. Kan? Cerita je lah, nak cerita Jadi anda nak bagi tahu, kadang-kadang ada benda tu kita tak tahu, bukan mesti tak ada sebenarnya. Betul tak? Nak bagi tahu poin tu lah. Jangan salah faham pula. Lupa tajuk kita ni kan. Makanya timbul persoalan, kalau angin keluar daripada kemaluan wanita, satu lagi angin keluar daripada kemaluan lelaki. Okey, hukum asal Nabi Muhammad SAW sebut, kalau keluar apa-apa pun daripada dua, dubur dan kubul, betul? Maka dikira sebagai batal, betul kan? Itu sepakat. Tapi bila sebut kubur dan dubur, apa yang kita faham? Kencing, kentut. Itu kan ma'ruf. Betul kan? Okey, timbul persoalan, angin keluar daripada kemaluan wanita. Macam mana? Imam kita, dia kata batal. Sebab apa? Apa-apa pun keluar daripada kubul dan dubur. Faham Batal wuduk. Okey, laki. Laki jadi isu. Kalau angin keluar daripada zakar, ni jadi isu. Dalam fiqh ni dia ada satu kaedah, asyas kal adam. Benda yang ganjil ni macam tak ada hukum. Benda yang ganjil itu seperti mana tidak ada hukum. Itu kaedah dia. Maka timbul persoalan, angin keluar daripada zakar ni benda ma'ruf ke ataupun benda yang jangan-jangan sekali berlaku? Kita orang lelaki pun ada ke? Betul? Ada ke? Jadi maksudnya hukum ni syaz, hukum ganjil. Makanya disimpulkan, angin kalau keluar daripada kemaluan lelaki tidak batal wudu. Faham? Boleh faham Ada pula yang lain kata batal juga. Kenapa? Pakai kaedah umum. Apa-apa pun yang keluar daripada dua, kubur dan dubur, maka dikira sebagai batal wudu. Faham Ulama fiqh itu cara ulama fiqh fikir. Boleh faham Okey, boleh pergi jauh dah tu. Kan? Maka demikian juga dalam isu berkenaan dengan sentuh kemaluan wanita. Boleh Gitu. Alright. Okey, itu yang pertama yang kita boleh belajar daripada hadis ni. Yang kedua, dalam hadis ni Nabi kata wa idza ata al khala'a fala yatamassah bi yamin. Yang seterusnya yang kita boleh belajar daripada hadis ni adalah apabila Nabi Muhammad SAW kata wa idza ata al khala'a fala yatamassah bi yamin, apabila datang ke tempat qada hajat, maksudnya kita qada hajat lah ni, fala yatamassah bi yamin, maka jangan kita istinja. Istinja itu kita basuh kemaluan, kita istinja maksudnya kita membersihkan tempat yang najis itu menggunakan tangan kanan. Yang tamassah ni dia bukan merujuk kepada guna air je tanah, batu dan sebagainya lah gitu. Okey, dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW kata jangan menggunakan tangan kanan semasa kita istinja. Larangan di sini adalah makruh. Larangan di sini adalah larangan
makruh. Begitu. Baik. Okey, ni tak ada apalah, sikit dia. Lepas tu yang terakhir dalam hadis ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita ni minum air dengan satu nafas. Wa idza syariba fala yashrab nafasan wahidan. Apabila seseorang kamu minum, maka jangan minum dengan satu nafas. Macam mana masukkan minum satu nafas tu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ni nak jelaskan apa maksud satu nafas tu. Anas bin Malik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata apa ya? Nabi kata la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir, kata Nabi. Janganlah kamu minum satu nafas seperti mana unta minum. Macam mana unta minum air? Guk gitulah. Kan? Lalu Nabi kata walakin isyrabu masnan wasulasa. Maka minumlah air itu dua kali ataupun tiga kali. Kan? Maksudnya minum, kita buka sekali tu, minum selepas berhenti. Faham tu cara minum yang disebut oleh Nabi sallam. Wasammu idza antum syaribatum. Dan bacalah bismillah setiap kali kamu nak minum. Minum dua, berhenti. Baca bismillahirrahmanirrahim. Minum pula. Faham? Wahmadu idza antum rafa'atum. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala apabila kamu angkat gelas tu daripada bibir kamu. Ni minum air ni. Kan? Bismillah, minum. Lepas tu lepas alhamdulillah. Lepas tu minum pula senapas dua nafas. Lepas tu alhamdulillah. Faham? Yang tu disebut dalam hadis, cuma hadis ni dhaif. Cuma hadis ni adalah dhaif. Tapi kita boleh ambil pengajaran yang dimasukkan satu nafas di situ adalah kita bukan minum satu nafas guguk tu maksud dia. Seperti mana unta minum air. Okey, larangan di sini larangan makruh bukan larangan haram. Nak minum air satu nafas tu boleh sebenarnya, tapi dilarang oleh Nabi di bawah kategori makruh. Makruh gitu. Benda ni ada disebut oleh Al-Azim Abadi dalam kitab dia Aunul Ma'bud. Dia beritahulah cara-cara minum air tu. Cara minum air tu dia kata minum lepas. Minum lepas. Minum lepas. Macam tu bukan kita minum gugu senapas, bukan. Kita minum air ni macam kita minum air panas tu lah. Macam tu lah. Kan? Kalau kita minum air sejuk tu boleh lah satu nafas. Ada orang buat air panas satu nafas aku tu. Kan? Jangan macam tu lah. Jangan macam kita begitu. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia dalam hadis dia sebut, dia kata kana Anas yatanaffasu fil ina'i marrataini aw salasan. 2 atau 3 kali minum, lepas tu je lepas. 2-3 nafas minum, macam tu gitu. Okey, itu berkenaan dengan larangan. Jadi larangan minum air dengan satu nafas itu di bawah kategori makruh gitu. Okey, kita masuk hadis yang ke seterusnya 32. Sila Ustaz Musa, tafadhal. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم المسيب بن رافع ومعبد أن حريثة بن وهاب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. Okey, hadis ni daripada guru Imam Abu Daud namanya Muhammad bin Adam bin Sulaiman Al-Misisi. Al-Misisi ni nisbah pada tempat dekat Syam, dekat Syria. Al-Misisi ni daripada satu tempat tu namanya Masisah, nama tempat. Jadi dia asal daripada situ, maka dapat gelaran Misisi. Okey, Imam Bukhari tak mengaji dengan dia. Yang mengaji dengan dia Imam Nasa'i dengan Imam Abu Daud, dia mengaji dengan Muhammad bin Adam ni. Imam Bukhari, Imam Muslim tak mengaji dengan dia lah. Kemudian Muhammad bin Adam ni dia belajar daripada Ibnu Abi Zaidah. Ibnu Abi Zaidah ni nama penuh dia Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Orang Kufah ni ni orang Kufah. Dan dia ni ada nama dia dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada Rijal Bukhari, Rijal Muslim. Kemudian Ibnu Zaidah ni, Yahya bin Zakaria ni, dia kata telah menceritakan kepada aku Abu Ayyub.
yakni al-Ifriqi. Ifriqi ni bukan Afrika Ini orang Afrika ke ni? Tak, bukan orang Afrika. Ifriqi ni adalah satu tempat dekat Andalusia, Spanyol lah hari ni kan. Dia asal situ cuma dia ni menarik juga Pak Haji ni, Abu Ayyub Afriqi ni. Mengikut ceritanya, dia ni orang kaki mengaji. Dia berjalan sampai daripada Andalus, dia pergi dekat Syam, Syria, pergi mengaji. Lepas tu pergi ke Kufah dan mati kat Kufah. Ni orang jelajah cara ilmu dia ni kan. Asal kat tempat lain, jelajah mengajar, mati tempat dia mengajar tu. Nama dia Abu Ayyub Al-Ifriqi Jangan tukar, kadang-kadang orang tersilap. Abu Ayyub ni Abu Ayyub Al-Ansari ke ni? Bukan, Abu Ayyub tu sahabat Nabi Ini Abu Ayyub Al-Afriqi. Okey, dia ni ambil hadis daripada Asim bin Bahdalah. Asim bin Bahdalah nama penuh dia lah, ataupun selalu sangat orang sebut Asim bin An-Nujud. Asim bin Abi An-Nujud. Kita bisa dengar tak orang belajar qiraat, orang qiraat Asim? Dia lah ni. Ni lah guru tajwid ni. Ulama tajwid besar ni. Kan? Ada satu qiraatul Hafs, ada qiraat Warash, betul kan? Ada qiraat Asim. Ni lah guru dia. Kan? Kalau qiraat ni dia tak ada beza sangat, tapi kalau mari qiraat Warash tu paling pelik sekali tu. Kan? Dia ada imalatus sughra, imalatul kubra. Kan? Bila baca wadduha, dia baca wadduha. Betul kan? Wadduha walaili idza sajah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kalau mengaji tu sedap tu. Kita orang Melaka, orang Selangor susah lah. Orang Perak boleh lah kot. Orang Perak orang Parit umurnya member. Teman orang Parit. Jadi itu qiraat Warash dia panggil Warash. Kita dengar orang baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu biasa kan? Tapi kita ada dengar Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bisa dengar kan? Pendek imam tu kan? Jadi tok guru tu namanya Warash. Warash nama dia gitu. Yang ni Asim, dia tu guru tajwid Ini antara ulama hebat dalam bidang tajwid Al-Quran. Okey, cuma menariknya Imam Bukhari, Imam Muslim tak ambil hadis daripada dia kecuali sebagai komentar sahaja. Tak lebih daripada tu. Jadi tak kuat lah. Dan bila kita semak, dia ni rupa-rupanya dekat-dekat nak mati, hafalan dia buruk. Dia masa muda okey hafalan dia, tapi bila dekat-dekat nak mati, dia hafalan dah celaru. Dia makin merepek. Istilah apa? Nyanyuk Nyanyuk dia ni nama Asim. Jadi disebabkan itu, bila dia riwayatkan hadis, orang pergi tengok siapa murid dia. Murid dia tu masa belajar dengan dia tu, masa tu dia dah tua ke ataupun dia masih muda lagi. Orang semak kat situ Orang semak. Jadi siapa murid dia kat sini? Abu Ayyub Al-Ifriqi. Nampak? Jadi bila Abu Ayyub Al-Ifriqi, maksudnya masa belajar dengan Asim ni masih muda lagi. Jadi di sini nampaknya macam okey lah, tak jadi isu lah. Faham tapi kalau sekiranya murid dia pergi mengaji dengan dia masa tu dia dah tua, yang tu orang tak pakai lah hadis dia. Faham gitu. Sebab tu dia dalam ilmu hadis ni dia ada satu tajuk tu. Ni anda sebut lain sikit. Dia panggil ilmu ilal. Anda sebut dah sebelum ni, nak tahu hadis ni sahih ke tak, dia mesti ada 5 perkara. Yang pertama, mesti sanad bersambung. Betul? Yang kedua, perawi mesti adil. Yang ketiga, perawi mesti dhabit. Betul Dhabit ni ingatan dia kuat. Kalau tak ingatan kuat pun ada catatan. Yang ketiga, hadis tu tidak syaz. Hadis syaz ni macam mana? Kita dah sebut hadis sahih bertembur dengan hadis yang lebih sahih. Betul kan? Ingat Yang kelima tu ada sebut, dia panggil ilat. Ilat kan? Terjemahan kita cacat. Apa maksud hadis cacat? Hadis ilat ni yang selalu orang guna ma'lul. Hazal hadis ma'lul, dia kata. Hadis ni ma'lul, hadis ni ada cacat. Hadis cacat ni adalah hadis yang 3-4 perkara tu nampak macam okey. Nampak macam okey, tetapi ada orang tertentu dia berjaya detect tak okey. Dia ada ilmu ni kadang-kadang orang biasa tak tahu, orang yang pakar dia tahu. Betul tak?
Betul. Dia ada ilmu macam tu tau. Macam dia sebut tadi lah, tukang masak. Dia tukang masak ni ada yang pakar masak. Chef. Dia pakar kan. Bila chef ni dia pakar, chef Wan contoh, dia tengok orang masak tu, dia boleh tahu dah nak bagi sedap ni gula banyak mana, masin macam mana. Betul kan? Ni dia pergi kat kedai mamak ataupun dia pergi kat kedai mana-mana, dia tengok ada orang siap masak, dia pun ambil satu sudu tom yum tu, dia masuk mulut, dia tahu dah Ajinomoto. Ajinomoto ni. Kita ni pun ambil, tahu mana? Kita tak tahu. Betul kan? Sebab apa? Sebab dia chef, dia terror, dia pakar. Orang lain sebut tak perasan, dia seorang boleh perasan. Faham eh? Okey, ilmu apa lagi? Macam tadi, ilmu minyak. Contoh, yang tanya Haji Rahim, tanya Ana, mana Ana tahu? Betul tak? Minyak ni ada gini kategori pula, ada jenis 1, jenis 2, jenis 3. Minyak petrol ni lagu ni, minyak diesel lagu ni. Betul kan? Hak merah lagu ni, hijau lagu. Adalah cerita syarah pasal minyak, tanya pakar minyak, namanya Haji Rahim. Tanya Ana tahu apa. Jadi bila orang pakar tu, dia detect tau kat mana silap tak silap. Faham tak? Jadi ada orang dia pakar dalam bidang hadis, semua orang tak perasan, dia yang perasan. Ni problem ni. Faham eh? Ilmu tu dia panggil ilmu ilal, dia panggil ilal. Anak ingat kita cerita sebelum ni, ada seorang perawi namanya Ibnu Jurayj. Anak cerita dah sebelum ni. Dia ambil hadis daripada seorang namanya Al-Azhari. Al-Azhari pula, Azhari laka. Az-Zuhri. Silap. Ibnu Jurayj dia ambil hadis daripada Az-Zuhri. Bila kita semak, dia pernah bertemu dua ni. Zuhri dengan si siapa? Ibnu Jurayj ni memang pernah bertemu Pernah bertemu. Jadi bila sebut pernah bertemu, satu zaman hidup sekali, tiba-tiba datang Imam Azhabi kata hadis ni dhaif. Walaupun dia pernah bertemu. Macam mana dia boleh tahu? Sebab kepakaran ilmu tu, dia dapat detect hadis tu memang Ibnu Jurayj tak ambil daripada Zuhri, walaupun dia pernah bertemu. Macam mana dia boleh detect? Iaitu apabila dia semak, ada beberapa ketika dia pergi jumpa, dia bukan ambil hadis, tetapi dia pergi ambil ijazah sahaja. Faham Dia boleh detect tau. Orang pakar dia faham, tak pakar tak payah cerita lah. Dia panggil ilmu ilal. Ini bukan biasalah orang tertentu je. Kat Malaysia ni tak jumpa lagi. Kalau nak bagi pun Anda rasa Maulana Asri kot boleh bagi kat dia kan. Dia baca ada tak kena ni, rasa tak kena. Dia tu rasa macam tak kena. Dia pergi makan, kalau tukang masak tu dia makan, ada tak something wrong ni masakan ni. Dia boleh tahu dah ni. Kan? Doktor yang pakar sakit tu kan, dia duduk kat hospital, datang seorang, dia tanya. Dia ada satu tu dia tanya, sakit apa? Sakit perut. Ada satu lagi dia tengok, nampak ni macam ada ulcer perut ni. Tak tanya lagi, dia dah agak dah ulcer perut. Dia boleh tahu. Sebab apa? Dia tengok memek muka kawan tu. Ada kan? Dia ilal ni, yang hebat ni, boleh tahu orang tu ada lesen ke tak. Betul tak? Kita ni kadang-kadang naik motor ada lesen, ada satu lagi tak ada lesen. Naik motor boleh ni, jalan yang ni masuk, tu kena. Betul tak? Betul kan? Macam mana dia boleh tahu? Sebab dia dah mahir, hari duk tahan orang. Kalau orang tak ada lesen, muka mesti macam ni. Betul kan? Sebab dia hari-hari sampai dia tengok memek ini tak ada lesen. Sini ada satu selamba ni ada lesen ni, belagak tak ada pasal ni. Betul kan? Yang tu ilmu ilal bagi boleh itulah. Supaya juga orang baca hadis. Orang baca hadis ni, something wrong ni, dia boleh tahu. Faham ini bukan biasalah orang alim sungguh begitu. Okey, boleh situ Tak apa, kadang-kadang ada benda kita cerita sikit-sikit gitu untuk kita nak bagi maklumat ilmu sikit. Alright, tak apa, sini balik. Jadi Asim ni dia ambil hadis daripada Musayyib bin Rafi'. Dan Musayyib bin Rafi' ni, dia ni adalah dalam kitab Bukhari pun ada, Muslim pun ada hadis dia. Dan sebenarnya yang ambil hadis si Asim ni, dia ambil hadis daripada dua orang guru. Yang pertama namanya Musayyib, satu lagi nama Ma'bad. Ma'bad nama penamanya Ma'bad bin Khalid bin Murid Al-Jadali Al-Qisi. Tu nama penama dia tu. Ma'bad bin Khalid bin Murid Al-Jadali Al-Qisi. Dia ambil hadis daripada Harisah bin Wahab. Ini sahabat Nabi.
Kan? Harisah ni adalah sahabat Nabi. Harisah ni pula dia ambil hadis daripada Hafsah. Hafsah ni siapa dia? Isteri Nabi SAW, anak pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, apa hubungan kaitan di antara Harisah bin Wahab Al-Khuzai? Okey, macam ni. Sayyidina Umar ni, dia ada isteri ramai. Sayyidina Umar ni orang dulu kan bini ramai. Bukan orang dulu pada zaman Nabi je. Kalau kita tolak dalam 10 tahun 20 tahun pun bini ramai. Orang sebelum ni, atuk anak sendiri pun bini 8 orang. Atuk aku kan, sanggih atuk aku ni 8 orang bini, nikah cerai. Orang dulu tu kan, ayah anak sendiri pun bini 4. Ayah anak sendiri, canggih bapak aku. Kan? Jadi Sayyidina Umar ni bini ramai. Salah seorang isteri dia namanya Ummi Kalsum binti Amru Al-Khuzaiyah. Ummi Kalsum binti Amru Al-Khuzaiyah. Masa Sayyidina Umar kahwin dengan Ummi Kalsum ni dah kahwin dah dengan lelaki lain. Maksudnya dia kahwin janda lah ni. Ummi Kalsum ni, dia kahwin dengan Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ni dah ada dah lelaki lain sebelum ni. Dia bercerai. Nama suami dia adalah Wahab Al-Khuzai. Wahab Al-Khuzai. Jadi dapat anak dengan lelaki dulu, namanya Harisah. Ni lah Harisah ni. Faham? Lepas tu Sayyidina Umar, dia ada perempuan lain pula, dia nikah pula mak kepada Hafsah ni. Jadi nampaknya apa ya? Adik-beradik seibu, betul? Adik-beradik seibu sebab apa kan? Dia hubung kat situ, bukan? Dia seibu. Adik-beradik seibu. Bapa dia namanya Harisah, daripada bini yang bernama Ummi Kalsum. Bapa dia nama Wahab. Jadi ini si Ummi Kalsum ni dikahwin pula dengan Sayyidina Umar. Okey, Sayyidina Umar dengan bini lain ada anak pula namanya Hafsah. Faham? Nampak kat situ? Maksudnya adik-beradik, dia bukan adik-beradik seibu juga, bukan. Dia mak lain, tapi dia panggil apa ya? Adik-beradik sabit, bukan sabit. Adik-beradik anjing dalam bahasa orang Kelantan. Betul? Orang Kelantan panggil adik-beradik anjing. Orang Kelantan panggil. Istilah orang Kelantan. Sini panggil apa tak tahu? Tak tahulah orang kita ni sebagai adik-beradik anjing. Kan? Faham? Faham? Awak lagu mana bini ramah? Dia bukan adik-beradik sebapa, bukan adik-beradik seibu, bukan. Tapi isteri dia tu, isteri Sayyidina Umar tu, dia ni sebelum ni dah ada anak daripada lelaki dulu. Faham Namanya Wahab. Nama Harisah, nama anak dia. Faham? Daripada lelaki dulu nama Wahab. Lepas tu bercerai, kahwin dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dengan bini lain ada anak tu nama Hafsah. Faham adik-beradik tiri anjing. Ambil kau bedal lagi lah. Apa? Kau orang Melayu pun nama itu. Adik-beradik anjing orang panggil kan. Harisah ni dengan Hafsah tu lah, tu hubungan dia. Tapi dia sendiri adalah sahabat. Dia pernah jumpa dengan Nabi SAW. Okey, dia ni ambil hadis dengan adik-beradik anjing ni lah. Nama Hafsah ni. Kan? Hafsah ni adalah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan juga adalah isteri Nabi Muhammad SAW. Hafsah ni isteri keempat. Lepas daripada Aisyah. Nabi Muhammad SAW kahwin dengan Aisyah tahun kedua Hijriah lepas perang Badar. Nabi Muhammad kahwin dengan Hafsah tahun keempat Hijriah tahun ketiga Hijriah lepas daripada perang Uhud. Lepas perang Badar, Nabi kahwin dengan Aisyah. Berlaku perang pula Uhud. Lepas tu Nabi kahwin dengan Hafsah. Hafsah ni masa kahwin dengan Nabi, dia dah janda dah. Nama suami dia yang dulu Khunais, nama suami dia. Dan suami dia mati dalam perang Uhud. Dan ada riwayat kata mati dalam perang Badar. Mengikut ceritanya, ada satu riwayat kata mati dalam perang Uhud, ada pula kata mati dalam perang Badar. Dan suami dia ni antara sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Masuk Islam, lepas tu berlaku perjanjian hijrah ke Habsyah. Tahu sejarah tu kan? Suami dia pergi. Masa tu laki dia tu bujang lagi, belum kahwin lagi. Dia pergi ke Habsyah, lepas tu dia balik ke Mekah, menikah dengan Hafsah. Lepas menikah dengan Hafsah tu, dia pergi pula dekat Habsyah, cuma tak tahu apakah dia bawa Hafsah ke tidak pada masa tu. Yang tu tak jelas, tak ada riwayat. Faham Okey, perang bila berlaku hijrah, pergi hijrah. Duduk dekat Madinah lah. Hafsah ni dia masuk Islam sekalian bapa dia Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar kau panggil Abu Hafs, betul? Abu Hafs tu Hafsah tu lah. Faham?
Waktu bila orang kata Sayyidina Umar pernah bunuh anak perempuan apa? Anak sulung dia, Hafsah. Betul? Kan kita kata Sayyidina Umar bunuh anak perempuan, cerita popular lah, bukan Malaysia je, negara Arab lama. Kan? Kalau orang tanya, kalau sekiranya Umar ni dia bunuh anak perempuan, kan cerita tu popular. Umar ni satu hari dia menangis, lepas tu dia ketawa. Cerita tu kan? Orang pun pergi tanya Umar, kenapa tadi menangis lepas tu ketawa? Umar berkata, aku menangis ni sebab aku teringat masa aku jahiliah dulu, aku ada anak perempuan, aku gali lubang, aku bubuh anak aku tanya ayah nak buat apa ni, aku kambuh hidup anak aku. Lepas tu aku menangis, jahilnya aku. Lepas tu ketawa tu, aku ambil lah buah kurma tu, buat bentuk patung, sembah patung tu. Tiba-tiba rasa lapar, ambil kurma patung tadi tu, makan. Bodoh aku ni. Cerita kan popular. Mari cerita tu daripada popok Syiah. Kita orang Sunni pergi sepak. Apa benda kan? Syiah ni dia benci Sayyidina Umar, dia sepak lah cerita macam ni. Kita pun okey, cantik, sepak sama. Kan? Hafsah, Abu Hafs tu, Hafsah tu lah isteri Nabi SAW tu. Hafsah inilah anak anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mak dia nama Zainab binti Maz'un. Mak dia Zainab binti Maz'un, isteri Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Boleh Faham Itu insya-Allah. Okey, baik. Anda cerita ringkas. Hafsah ni dia terkenal dengan cemburu. Ni isteri Nabi ramai-ramai ni yang paling kuat cemburu Hafsah. Aisyah ni cemburu juga. Tapi tak adalah teruk macam si Hafsah ni. Hafsah ni cukup kuat cemburu dia. Aisyah pun pernah cemburu. Aisyah ni dia cemburu sangat dengan Ummu Salamah, isteri nama Ummu Salamah. Dia cemburu lah sebab Ummu Salamah ni cerdik, yang kedua cantik. Dia terkenal dengan cantik lah Ummu Salamah ni. Hafsah ni habis bini lain pun dia cemburu juga. Dia Hafsah. Sehingga kan Hafsah ni ada satu lagi perangai, dia suka cakap lepas. Terkenal dengan cakap lepas. Dia ikut dalam cakap bro kan. Jadi ada satu hari dia pergi jumpa dengan salah seorang isteri Nabi yang lain, namanya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Huyai ni ketua Yahudi Bani Nadir di Madinah. Pada masa tu dekat Madinah ni ada 3 jenis Yahudi besar. Yahudi Bani Qaynuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. 3 jenis Yahudi. Ketua dia tu, yang daripada 3-3, ketua tu nama Huyai. Huyai tu duk lawan Nabi berasa-rasa. Sampai terjun seperang Khandak tu, itu kepala punca dia. Sebenarnya bukan orang lain, pak betul Nabi Huyai tu, tapi kafir lah Yahudi ni. Duk berlawan dengan Nabi. Bapak ni anak perempuan masuk Islam kahwin dengan Nabi, tak pening kepala bapak. Duk lawan Nabi ni, baik punya lawan anak perempuan masuk Islam, Safiyah ni. Okey, tak apalah. Dia Islam tu, masuk Islam, kahwin dengan Nabi, jadi bini Nabi. Satu hari ni dia boleh bersembang dengan Hafsah dengan Aisyah. Ni si Safiyah ni dia bersembang dengan Aisyah, Hafsah, 3 orang ni lah. Dia bersembang-sembang ni, Hafsah ni kan dia kata mulut cakap lepas. Dia kata apa? Bapa aku Sayyidina Umar, Nabi sayang. Ni Hafsah dia kata. Bapa Aisyah Abu Bakar, Nabi sayang. Bapa kamu apa? Yahudi. Dia bubuh Yahudi kawan tu. Dia bubuh Safiyah, bapa kamu tu Yahudi. Huyai lawan Nabi. Oh sedap dia bubuh kawan tu. Bila dia bubuh lagu tu jadi Safiyah jadi apa? Alamak, bukan aku nak bapak aku jadi lagu tu. Kan? Dia pun pergilah jumpa dengan Nabi SAW. Dia ceritalah apa Safiyah kata, Hafsah kata lagu tu tak patut. Aku bukan nak pun. Betul tak? Dia kata-kata last sekali Nabi kata apa? Safiyah kata Nabi, innaki la abnatu nabiyyin wa inna ammaki la nabiyyun wa innaki la tahta nabiyyin fa fi ma tafkhuru alaik. Nabi sebut. Nabi kata apa? Safiyah, kamu tu keturunan Nabi sebenarnya. Yahudi kan keturunan Bani Israel. Betul? Kamu tu sebenarnya keturunan Nabi. Pak saudara kamu tu Nabi. Pak saudara tu maksud atas-atas tu lah Nabi. Suami kamu pun Nabi. Nabi lah Muhammad. Suami kamu tu Nabi. Sepatutnya kamu kena berbangga lagi. kata Safiyah. Faham tak? Jadi tak sedih apa bila dia kata Yahudi. Yahudi memanglah Yahudi, tapi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa tu Bani Israel belaka tu. Betul? Nak fikir balik lah kan. Lepas tu laki kamu pula Muhammad, Nabi.
Tu Nabi pun, oh sedap lah kawan ni, bangga balik. Cerita dia lah, cerita. Ni nak cerita tu mulut Hafsah tu, mulut Hafsah. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis, ada cerita Nabi Muhammad SAW pernah nak bercerai dengan Hafsah. Sebab kes mulut. Mulut dia tu, Nabi sampai nak bercerai. Bila nak bercerai tu, datang Jibril AS bagi tahu, tak boleh, sebab Hafsah ni salah seorang isteri kamu dalam syurga. Last kali Nabi tak jadi nak bercerai. Tu dah cerita Hafsah. Tak, bukan maksudnya kalau bini ni mulut banyak maknanya okey macam Hafsah tu. Kita okey juga, Hafsah mulut banyak, okey. Dia fikir aku tu, penatlah lelaki. Kan? Faham tu cerita dia. Tak apa nak cerita panjang tapi masa tak mengizinkan. Okey, hadis ni dia masuk sini hadis ni Nabi SAW kata Hafsah, anna Nabi SAW kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'al shimalahu lima siwa dhalika. Tu hadis Nabi Muhammad SAW itu menjadikan tangan kanan dia untuk makan. Kanan bahagian kanan ni Nabi Muhammad SAW guna untuk makan. Yang kedua untuk minum. Yang ketiga untuk pakai pakaian. Dan Nabi Muhammad SAW jadikan tangan yang kiri selain daripada itu. Nabi SAW sebut dalam hadis ni nampak macam 3 perkara je disebut oleh Nabi SAW. Lepas tu yang lain macam mana pula? Ini kita kena faham, bukan semata-mata itu je. Dia macam kita baca hadis lah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah aw ilmun intafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah. Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, doa anak yang soleh. Betul? Kita pun kata, tengok 3 perkara je sampai, yang lain semua tak sampai. Kita pergi simpulkan lagu tu. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, doa anak yang soleh. 3 kan? Nabi sebut 3, tak ada yang lain. Dia pun simpulkan 3 perkara, yang lain pada tu semua tak sampai. Yang kita dah semayang tu, semayang jenazah tu kan kita baca Allah maghfirlahu, sampai pula. Betul? Maksudnya Nabi sebut itu bukan membataskan kepada 3 je, yang lain pun termasuk juga. Faham Serupalah bila Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis ni, bila isteri Nabi SAW nama Hafsah, dia kata Nabi Muhammad SAW ni dahulukan yang kanan pada 3: makan, minum, dan satu lagi ketika pakai. Apakah yang lain itu tak termasuk? Tak, yang lain pun termasuk juga. Faham begitu. Sebab hadis ni dia bukan perkataan Nabi tau. Ini adalah perkataan Hafsah menceritakan apa yang disimpulkan daripada Nabi. Faham? Satu tu perkataan Nabi, satu lagi bukan perkataan Nabi, perkataan sahabat. Dia tengok Nabi, dia nilai Nabi SAW. Faham? Ni kalau orang belajar ilmu hadis dia panggil marfu' labzan mauquf ma'nan. Tu kalau orang belajar ilmu hadis. Perkataan tu nampak macam sandar pada Nabi, tapi maksud itu kesimpulan sahabat terhadap Nabi. Faham gitu Jadi maksud ni bukanlah maksud itu je, yang lain pun termasuk juga. Tu kalau kita baca dalam hadis tu, sikat rambut dahulukan yang kanan Nabi SAW lepas tu ada pula yang kiri. Yang kiri tu insya-Allah lah kita akan cuba kupas dalam perancangan kita akan datang. Panjang nak cerita ni panjang ni. Cukuplah dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.